Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our Puati Mosaic. Now we move to the next slot. We invited another speaker from animation industry. He had been in the animation industry for 4 years. He also working on a few shows under his previous employer. He runs his own startup, which is Dramatic Studio, and also been experienced participating in MDEC Malaysia Intellectual Property Creators Challenge for nearly 4 years. We present to you Bro Ahmad Zaim. Okey, nama saya Ahmad Zaim. Saya director Dramatic Studio dan saya dah dalam industri ni dalam 10 tahun lah. Masuk tahun ni. So masa saya mula dulu saya belajar di Uni KL dan lepas habis Uni KL 7 tahun, diploma dengan degree, saya masuk company animasi 2D animation Inspidia. Lepas tu dalam 3 tahun setengah saya keluar dan cuba cari makan sendirilah basically. So dalam pengalaman saya bekerja sendiri tu, saya pada 2017 saya daftar Dramatic Studio dekat SSM kan. Dan kemudian 2018 baru saya macam operate daripada bangunan lah. So antara hasil kerja yang pernah dibuat di Dramatic Studio adalah kita orang pernah buat animasi Jepun, Boruto. Kalau pernah dengar Boruto The Next Generation, anak Naruto. Dan basically masa tu memang kita baru nak berjinak-jinak lah basically dengan cara kerja orang Jepun lah. Memang agak punishing jugalah kalau siapa yang tak pernah yang tak tahu animasi Jepun selalunya bila dia dah nak dekat air tu kan, dia memang kadang-kadang rushing gila lah. So macam minggu tu juga siap, minggu tu juga masuk kat TV kadang-kadang. Okay? Tapi bila kita orang buat tu, dia adalah macam 8 minggu sebelum airing tu kita orang kena buat dah lah something. So apa yang saya boleh banggakan pasal Dramatic Studio adalah kami ni company yang kecil tapi kita cuba nak achieve big dreams lah kan. Walaupun kita dalam proses masih nak membina lagi, sebab yalah bila kita cuma membuat bisnes dengan usaha sendiri tu memang lagi payah lah daripada kita buat dengan teamwork ke apalah kan. Lagi-lagi kalau dana animasi tu ada kan, macam itulah. Perkara terbaik yang saya boleh fikirkan adalah kebebasan masa lah. Sebab saya bekerja sendiri, maknanya kebanyakan masa tu memang terpulang kepada saya macam mana saya nak gunakan. Dan saya boleh bekerja dekat atas projek sendirilah. So kalau kita bekerja dengan orang lain, kita buat projek orang lain, dan bila kita ada masa kita buat projek sendiri. Projek sendiri itulah yang maybe nanti is the next big hit ke kan, kita tak tahu kan. Tapi kita usahakan dan hopefully bila dah sampai masa nanti tu kan, projek tu mungkin boleh jadi macam sama level dengan projek-projek luar lah kan. Cuma masa untuk kita build tu kita kena guna masa kita lah kan. Dan apa yang macam kebelakangan ni, macam Dramatic Studio tu dah makin mendapat nama lah. Macam banyak studio dah mula kenal Dramatic Studio ni. Oh, kita orang buat iklan McD tu, kita orang buat Boruto. Memang Boruto tu memang macam salah satu stepping stone lah sebelum macam orang kenal kita dari sini kan. Diorang duk tunggu what's next. Tapi masalah sebab kita masih kecil lagi, masih macam in terms of dana ke kita tak cukup, kita terpaksa hold dulu lah kan. Lagi-lagi dengan pandemik sekarang ni.
Sebab dia kerja sendiri ni dia lain sikit daripada kerja dengan orang kan. So kadang-kadang bila off time memang kita banyak rehat atau buat kerja sendiri kan. Tapi bila kita memang on time dengan projek klien ke apa, memang kita give full dedication lah. Memang selalunya kalau kita kerja dengan orang ni, projek tu mungkin berjalan 3 bulan kan. 3 bulan tu mungkin itulah kita kerja kat projek tu je, tapi lepas dah habis projek tu relax dulu. Macam tu. That's how macam one of the benefit lah kan. Dan kemudian daripada payment yang kita dapat tu kan, kau tak nak kerja lagi 3 bulan pun tak apa lah. Boleh rehat dulu lah kan. Cabarannya sekarang adalah dari segi nak dapatkan kualiti lah, kualiti students yang bekerja dengan kita lah. Sebab kalau kita tengok diorang sekarang ni lebih berminat nak cuba buat anime kan. Dan kebetulan pula ada satu company tu dekat Cyberjaya tu yang buat anime, betul. So diorang berpeluang untuk buat animasi anime lah kalau diorang nak. Tapi mungkin dia punya downside-nya diorang tak nak buat projek Malaysia, projek lokal. So itu mungkin sedikit downside lah. Tapi itu pun bergantung jugalah. Sebab kalau kita tengok dekat dalam industri sekarang ni, 3D animasi kan yang lebih dapat recognition daripada animasi 2D kan. So itu salah satu cabaran dia lah sebagai company yang hanya fokus pada 2D animation. Kita kekurangan student yang boleh melukis kadang-kadang, dan kurang recognition lah sebab banyak yang lagi suka 3D animation kan. So apa nak buat lah kan, kita tu lah, kita cuba yang terbaik je lah. Bagaimana dengan pengalaman terbaik? Pengalaman terbaik tu yang masa kita orang first time dapat projek Jepun tu. Masa tu disebabkan projek tu kita orang dapat nama lah macam ada company Malaysia buat kan. Dia first time lah dengar, dia orang macam minggu tu jugalah ramai orang nak interview semua kan. So memang is an eye opening experience, dan macam orang luar pun suka sebab macam ada seorang gadis Arab ni hari tu dia cakap, "Wow, you do Boruto ah?" Yes kan. Lepas tu dia pun praktikal bawah saya lah masa tu. So sebab dia bangga nama Muslim masuk dekat dalam cerita Jepun kan. Agak rare kan. Macam tu lah. Kesilapan masa saya baru mula dramatic studio adalah macam saya buka bisnes tanpa business plan. Dan apa yang saya nak bagi nasihat kan, kalau sesiapa yang ingin membuka bisnes ke apa, 1 business plan kena ada, dan 2 mesti ada team. Buatlah dengan rakan-rakan ke apa, at least tak buat seorang. Kalau buat seorang penat sikit lah. Okey, kemerosotan kerjaya tu berlaku pada musim pandemik lah, dan pada permulaan pandemik kita orang memang terasa lah sebab kalau nak kira banyak company animasi pun banyak mengalami masalah yang sama, yang mana dia orang tak boleh buat kerja dekat office. So bagaimana kita nak buat tu adalah kita terpaksa buat dari rumah lah, work from home. Luckily memang company Dramatics memang dari rumah pun kan. So itu tak ada masalah. Apa yang saya boleh katakan, pandemik ni adalah macam blessing sikit untuk animasi, studio animasi yang kecil, sebab dia orang tak perlu operating cost yang tinggi. Dia berbanding dengan company besar lah. Yang company besar sebab dia orang kena bayar bangunan, dia orang kena bayar tu kan. Dan kebanyakan iklan ataupun sebab semua aktiviti syuting semua terpaksa ditangguhkan atau tidak dibenarkan berjalan kan. So dia orang cuba cari cara lain. Dan kalau if you guys tengoklah kan, tengok ada kebanyakan animasi, iklan animasi pada musim pandemik banyak gila. Banyak.
Dan kalau itu adalah disebabkan itulah sebab company tidak dibenarkan shooting, dan agensi pengiklanan terpaksa gunakan khidmat company animasi untuk siapkan dia punya animasi lah kan. Dan itulah salah satu yang kita orang buat adalah iklan McDonald's Samurai Burger. Boleh tengoklah dalam YouTube kalau masih ada. Apa yang saya rasa macam kalau kita nak dapat motivasi adalah kita kena tengok dulu kenapa kita buat kerja tu kan. Of course kita buat sebab kita nak bagi itulah rezeki pada kita kan. Kita nak dapatkan rezeki tu, dan kemudiannya kita macam this is what we want to do untuk sebagai kerjaya kan. It's our own business, it's our own kerja kan. So apa-apa pun semua terletak kepada kita untuk laksanakan dia. So motivasi terbaik adalah saya kadang-kadang saya ada quote satu filem ni kan. Filem ni dia ada quote, nama dia Get Busy Living or Get Busy Dying. Dia daripada Shawshank Redemption, dan quote tu bagi saya adalah quote yang agak bagus lah. Sebab adakah kamu masih nak buat kerja yang kamu rasa macam dah nak mati, ataupun macam tak hidup, ataupun kamu nak start living kan. Lebih kurang dan in terms of working with a team, saya rasa macam sebab saya dah biasa dengan industri kan, cara working industri mungkin berbeza sikit, mungkin agak harsh kan. So saya trust a lot of my team yang saya ambil sebagai freelancer ke apa untuk get it done lah. So tak perlulah saya nak marah ke apa kan. Cuma saya cakap okay, you manage your own time, you do it asal siap gitu. Macam tu lah. Nak asingkan perasaan tu macam yalah kan, tu company kita kan. So cara yang terbaik adalah untuk jangan show off sangatlah perasaan tu kan. Tapi kadang-kadang tu lah, in our modern age, kadang-kadang kita show juga kan, dekat dalam social media kan. Tapi yang terbaik adalah kita jangan keep it all inside lah. Kalau boleh kita cuba cakap kan, let people know lah. Cuma kalau boleh jangan, don't make it like macam a negative thing lah kan. Cakap-cakap macam ni kan, share a bit of the industry pun okay lah kan, no problem. Kerjaya semasa ni kalau nak kira parents of course lah kan. Dan ada lagi in terms of kalau dari segi cinema, ada banyak lah juga kan. Tapi salah satu inspirasi saya adalah director ni nama Satoshi Kon. Dia dah pass away dah kan. Tapi hasil kerja dia agak menarik. Kalau you guys tengok hasil kerja animasi dia, Tokyo Godfather, Paprika kan, tu animasi dia boleh kira agak bagus lah. Dan story dia agak deep jugalah. So kalau itulah salah satu watching list untuk korang lah kalau korang nak tengok. Nak jadi macam se jangan makan banyak je lah. Kan? Okay. Kalau makan banyak jadi macam se lah kan. Tapi apa yang saya boleh katakan kalau nak jadi macam saya, cuma itulah banyakkan practice in terms of kalau nak melukis. Kalau nak buat 2D animation, banyakkan practice lukisan. Kalau nak buat 3D, banyakkan macam practice sendiri lah, buat modeling kan. Belajar modeling tu dari awal-awal. Sebab sekarang ni kalau kita tengok 3D animasi bukan apply kat animasi je kan. Sekarang ni 3D printing ada kan. So apa-apa pun, if you want to be the best in your punya field kan, you kena practice you punya craft. Tu je dia punya main thing lah kan. Tak semestinya kena jadi macam saya kan, boleh jadi macam Nilofa ke kan, Datuk Vida ke kan. Tapi yang penting practice your craft and know your stuff lah kan.
Okay. Pengalaman saya dalam bidang animasi ni animasi ni memang bidang yang agak rumit, agak difficult lah, tapi bukannya bidang yang impossible. So apa yang penting bila you guys dalam bidang ni, you guys kena just dig your heels and macam embrace the process lah. Dan just jangan cepat putus asa lah, sebab the main thing is that sebab industri ni memang mencabar, tapi bila you guys dah dapat master the craft, memang it's rewarding. Okay, kalau kita tengok banyak animator kat luar pun is macam diorang enjoy, dapat enjoy this career lah kan. Dan if you guys nak jadikan animasi sebagai career, just make sure your craft is at the level lah. Tapi kadang-kadang kita boleh tengok some of the YouTube video pun tak semestinya animasi tu lawa, tapi dia orang berjaya mempersembahkan animasi in their own style, in their own voice. Kalau kita tengok animasi yang merepek pun kadang-kadang dah boleh dapat 1 juta views dalam YouTube. Kalau kita tengok pun daripada trend semasa sekarang ni, in terms of animasi or animation lah kan, kita boleh tengok kan yang kebanyakan kerjaya baru dapat dihasilkan. Macam YouTuber sebelum ni is not a career, tapi now is one of a career path yang banyak student boleh cuba, sebab it's one of the new exciting career yang boleh lah. It's one macam itu pun kerja sendiri sebenarnya kan. So if you guys are talented enough, you guys are motivated enough, apa-apa boleh jadi, apa-apa boleh diusahakan, apa-apa bisnes boleh buat. Okay? Korang nak tengok ke? Okay, jom kita tengok ya. Thank you, Bro Zaim, for spending your time with us and sharing your great experience. We hope you guys will get something from him, such as information, experience, and motivation from Bro Zaim, and also learn new things through his story. Alright. We have reached the end of the program. We hope our program this time has managed to keep you all entertained. Yeah, we hope that we are able to reach your expectations, and we also hope that everyone had a lot of fun during this program. Thank you for joining our online exhibition. Congratulations to all Mosaic Young Geek Committee and also our team production for making this event successful and smoothly. Thank you very much and see you on the next Mosaic exhibitions. Assalamualaikum. Bye guys.